Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Semua boleh dengar suara saya? Ya, cikgu. Alright. So hari ni kita nak habiskan graf gerakan lah. So hari ni kita masuk graf laju masa. Boleh pergi ke muka surat 101 tu, kamu akan nampak ada nota kat belah atas. Okey. Sebelum ni kita ada jumpa graf jarak masa dan kita ada jumpa juga graf laju masa. Okey. Dalam graf laju masa, kecerunan positif menunjukkan pecutan. Macam nak tahu kecerunan tu positif, dia hala ke atas. Kalau kecerunan negatif, dia hala ke bawah. Ke bawah maksudnya nyah pecutan. Nyah pecutan ni macam kita nak balik rumah lah. Dia makin berkurang. Okay, garis mengufuk pula menunjukkan laju yang seragam. Macam kamu bawa atas highway, laju dia 90 km sejam, kamu bawa lah sepanjang waktu tempoh tu lah. Laju seragam. Kalau menaik, nyah pecutan makin laju. Kalau menurun, dia nyah pecutan makin slow. Okey, jom kita tengok dekat contoh ni. Sekejap. Kenapa saya tak boleh nampak? Okey. Kat sini, dekat contoh menunjukkan graf laju masa bagi sebuah bas dalam tempoh 7 jam. Okey, so kita boleh nampak dia punya graf tu menurun. Menurun, nyah pecutan lah ni. Lepas tu seragam, lepas tu menurun. Okey. So dia suruh kira laju seragam. Cara nak kira laju seragam, tak payah kira lah. Tadi kan saya kata kalau kamu nampak dia mendata je, kat situlah laju seragam kat sini. Dia kata dia nak berapa laju seragam dia, tak payah kira. Tengok je lah. 60 km. Kat mana mendata, itulah dia punya laju seragam tu. 60 km per jam. Okay. Seterusnya, jumlah jarak. Jumlah jarak. Jumlah jarak ni hari tu last time kita kelas, kan kita ada graf laju masa. Contoh dia menaik, lepas tu dia menurun. Okay. Nak tahu jumlah jarak, kamu kena cari luas bawah graf. Sama dengan jarak. Okay, so kalau kamu nampak kat sini, kamu boleh bahagi kepada beberapa. Contoh kat sini ada satu trapezium, lagi satu trapezium. Satu, dua. Okay, kalau dekat contoh ni, dia kira segitiga. Yang ni dia kira 3 kali. Yang first ni, kat situ saya padam ni. Yang ni dia kira 3 kali. First ni dia kira trapezium. Setengah, darat dengan hasil tambah 2 sisi. Yang ni panjang ni 80, panjang yang ni 60. 80 tambah 60, darat 2. Darat 2. Ni recap balik lah. Setengah darat ni 2 sisi yang selari. 2 sisi yang selari ni kamu tambah. Darat dengan 2 sisi selari. Lepas tu darat dengan tinggi dia. Darat dengan tinggi. So inilah formula dia. Yang ni nombor 1. Yang nombor 2 ni adalah bentuk segi 4. So panjang dia, darat lebar. Ni lebar dia 4/2, 2. Darat dengan tinggi dia 60. Lepas tu lagi satu, ini adalah bentuk segi 3. Setengah, darat tinggi, darat lebar juga. Darat tinggi, darat lebar ke, darat panjang ke. So setengah, yang ni panjang dia ni 7/4, 3. So ni tinggi dia sama juga 60. So tambahlah ke semua luas dia tu, kamu akan dapat jumlah jarak. Yang ni 350 km. Jarak dan kilometer lah, tak payah tambah per jam. Yang per jam tu adalah kamu punya laju. Okey. Seterusnya,
kadar perubahan laju. Okey. Kadar perubahan laju, kalau kamu perhati, mana? Yang B ni dia kata huraikan gerakan bas tu dalam tempoh 2 jam pertama. Sebelum ni masa saya kata huraikan, kamu tengok apa yang kamu boleh terangkan daripada kamu punya graf. Masa graf laju pula, jarak masa, okay, semasa graf jarak masa, contoh ni, okey, semasa graf jarak masa kamu boleh terangkan dia punya jarak, dia punya masa dan dia punya laju. Ini masa graf jarak masa. Okey, semasa graf laju masa, kejap. Okey, semasa graf laju masa, apa yang kamu boleh terangkan adalah, dia kata dia nak huraikan gerakan bas, kamu huraikan berdasarkan kadar perubahan laju. Nak tahu kadar perubahan laju, yang ni kita gunakan nama dia kecerunan. Ini ada formula kecerunan. Macam mana kamu nak dapat ni? Saya ambil highlight. Baik, sangat contoh ni. Saya padam je. Okay, yang saya highlight warna kuning, dan tahu gerakan bas tu dalam tempoh 2 jam pertama. Inilah 2 jam pertama. So kamu tengok masa 2 jam pertama, daripada 80 km per jam, diturun jadi 60 km per jam. So yang ni, kamu tengok. Semasa kat sini, saya pakai colour hijau lah pula. Okay, semasa dekat sini, laju dia, masa dia kosong, laju dia 80. Ni jam yang pertama lah. Masa dia baru nak start, masa dia kosong jam, laju dia dah 80 km per jam. Semasa jam kedua, dia punya ni, semasa jam kedua, laju dia adalah 60. Dalam kata lain, kita sedang mengambil dia punya koordinat. Saya tulis koordinat tu kat sini. 0, 80 dengan 2, 60. So yang ni, Y tolak Y, nombor belakang tolak nombor belakang. Lepas tu, X tolak X, nombor depan tolak nombor depan. Yang ni, kalau kamu buat terbalik pun, contoh kamu buat 80 tolak 60, bahagi dengan 0 tolak 2, jawapan kamu sama je. Tak percaya boleh try. 80 tolak 60, 20. 0 tolak 2, negatif 2. So, bila bahagi dapatlah negatif 10 km per jam kuasa 2. So, daripada jawapan kamu ni, kamu terangkanlah bas itu mengalami apa. Kalau negatif, bagi tahu mengalami nyah pecutan pada kadar sekian-sekian dalam tempoh 2 jam pertama. Nanti saya tunjukkan juga untuk soalan B untuk soalan lain pula. Okay, setakat contoh ni boleh faham ke semua? Ya, cikgu. Okey. So, untuk ini ada 3 soalan. Pilih satu soalan yang kamu nak kita bincangkan antara 3 soalan tu. Nombor 2. Nombor 2. Okey. Siapa masuk ni? Okey, jom tengok soalan nombor 2. Okey. Sekejap saya cek dulu partisipan. Okey. Okey, soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi gerakan sebuah basikal dalam tempoh 32 saat. Okey, setiap soalan tu lain-lain. Macam tadi, kilometer per jam. Yang ini, dia meter per saat. So, soalan dia,
Soalan pertama, hitung laju seragam. Macam saya cakap tadi, laju seragam tak perlu dihitung. Kamu tengok je kat mana garis tu mendatar, kat situlah dia laju seragam. Masa ni lah dia laju seragam. Dia nak tanya berapa? Berapa? 16 meter per saat. Ni jawapan dia. 16 meter per saat. Itulah dia punya laju seragam. Tak perlu kira, tengok saja pada graf. Laju seragam adalah pada garis yang mendatar. Okey. Yang kedua, soalan A2. Tempoh masa basikal tu bergerak dengan laju seragam. Okey, kamu tengoklah masa laju seragam ni berapa saat. Kamu tengok dia dari saat ke-10 sehingga saat ke-19, tolak sahaja. 19 tolak 10. So semasa laju seragam dia adalah 9 saat. Ni laju seragam dia adalah dalam tempoh 9 saat. Okey, seterusnya dia nak jarak masa dia bergerak dengan laju seragam. Dia tak nak semua. Dia nak masa bergerak laju seragam tu berapa jarak dia. Okey, ni saya highlightkan. Okey, maksudnya dekat sini. Sini sahaja, dalam 1/4 ni sahaja dia nak. Bawah garis dia. Bawah garis yang seragam tu, kita nampak satu bentuk segi 4. So, jarak yang kita nak kira adalah luas segi 4 itu sahaja. So, saya contoh kat bawah ni lah. Ni A2 Soalan A2 pula, A3. So A3 dia punya tinggi dia ni adalah 16. Jarak dia ni adalah 9. So jarak laju seragam. Sekali lagi saya ingatkan dalam graf laju masa, kan graf ada laju dengan masa. Mana nak cari jarak, jarak dia adalah luas di bawah graf tu. So luas dia segi 4 ni 16 darab dengan 9. So tolong kirakan 16 darab 9 dapat berapa? 144. So 144. Berapa jarak dia? Kamu tengok. Jarak dia adalah M, meter. Alright. Seterusnya, yang ni soalan B2. Dia nak kamu kira hitung kadar perubahan laju dari saat ke-19 hingga 25. So dari saat ke-19 hingga 25 ni saya highlightkan warna biru lah. Dari 19 hingga 25, dia nak kamu kira dia punya kadar perubahan laju. Tadi saya kata, cara nak kira kadar perubahan laju ni, kita cari kecerunan. Ataupun, kamu tulis dulu ni, okay. Semasa saat ke-19, dia punya laju dia 16. Semasa saat ke-25, laju dia 7. Okey. Lepas tu kamu kira yang belakang tolak belakang, bahagi yang depan tolak depan. Okey. 16 tolak 7 bahagikan dengan 19 tolak 25. Ataupun kata lain dia, masa tolak masa, bahagikan laju tolak laju. So, berapa kamu dapat kat sini?
Dapat dah ke jawapan dia? Berapa? Negatif 1.5. Negatif 1.5 meter per saat. Pasal negatif 2. Okay. Alright. Seterusnya, yang ni, kalau negatif ni maksudnya apa ni? Pecutan ke nyah pecutan? Nyah pecutan. Maksudnya ni, nyah pecutan ni saya letak bintang je supaya kamu tahu. Nyah pecutan ni maksudnya dia slowing down. Okay. Seterusnya, soalan B2. Huraikan gerakan basikal tu dalam tempoh 25 saat pertama. Huraikan ni maksudnya dia nak jawapan sama macam B1. Dia nak tahu kadar perubahan laju. Okay, dia kata tempoh 25 saat pertama, maksudnya dia nak tahu apa ni, daripada 0 sehingga 25. Daripada 0 hingga 25. So yang ni, kalau kamu tengok dia ada dari 0 hingga 25 ni, kamu nampak dia ada naik, lepas tu mendatar, menurun. Ini sampai sini. So maksudnya dia ada pecutan, lepas tu dia ada laju seragam, lepas tu ada nyah pecutan. So yang nyah pecutan ni kita dah kira dekat B1. So keterangan dia untuk kamu huraikan, color biru lah. Keterangan dia untuk B2 ni dari saat 0 hingga 10 saat. 0 hingga 10 saat ataupun 10 saat pertama. 10 saat pertama, kamu kira dulu dia punya kadar perubahan laju dia. So kamu ambil masa saat 0, laju dia 16. Tak. Masa saat 0, laju dia 0. Sini. Masa saat 10, laju dia 16. So kita kira kadar perubahan laju dia. 16 tolak 0 bahagikan dengan 10 tolak 0. So dapat berapa? (16 tolak 0) bahagi dengan 10 tolak 0. 1.6. Okey. 1.6 meter per saat. Kuasa negatif 2. Okey, yang ni pecutan ke nyah pecutan? Kalau nombor dia positif. Pecutan. Yes. Yang ni pecutan. Okey, lepas tu 10 saat pertama. Pada saat yang dari 10 sehingga ke 19 saat, daripada 10 saat hingga 19 saat, dia laju seragam. Yang ni tak payah kira. Sebab kita tengok kat situ, kalau laju seragam, maksudnya dia tak ada kadar perubahan laju lah. Sama je. Berapa tadi? Laju seragam dia 16 meter per saat. 16 meter per saat. Okey. Lepas tu, masa last dia tu, masa 19 saat hingga 25 saat, yang ni kita dah kira ada nyah pecutan. Nyah pecutan dengan kadar dia negatif 1.5 meter per saat kuasa negatif 2. Okay. Ini saya buat dalam bentuk ayat. Bukanlah ayat, point. So kalau kamu nak buat ayat, kamu bagi tahu dalam tempoh 10 saat pertama,
basikal. Ni basikal tau. Kamu tengok soalan tu, soalan ni pasal dia naik basikal. Basikal mengalami pecutan sebanyak berapa? Lepas tu, ayat kedua, kamu bagi tahulah pada saat yang ke-10 sehingga saat ke-19, dia mengalami bergerak dengan laju seragam 16 meter per saat. Lepas tu bagi tahulah seterusnya, dia nyah pecut pada saat ke-19 hingga 25. Nyah pecut sebanyak berapa? Sebanyak negatif 1.5 meter per saat. Saya buat dalam point, tapi kamu nanti tulis di dalam bentuk ayat lah. Okey? Setakat ni okey? Clear cikgu, okey. InsyaAllah boleh cikgu. So itu untuk nombor 2. Nanti sempat kita pergi buat 1 dan 3, tapi buat masa ni kita nak pergi ke musyarakat sebelahnya pula. Musyarakat 103. Yang ni musyarakat 103 ni ada 4 soalan. Ini adalah soalan aplikasi. Sekejap biar saya tengok. Laju masa. Semua graf laju masa punya soalan. Okay. So pilih satu soalan dulu dari muka surat 103 dengan 104 ni. Pilih satu soalan. Soalan 2. Soalan 2. Okay. Ini dah habis salin ke? Saya nak pergi ke surat seterusnya. Boleh je lah Dah cikgu. Alright. Kita pergi ke soalan 2. Muka surat seterusnya. Okay. Jom kita baca dulu. Okay, raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi zarah P dan Q dan tempoh 20 saat. Graf ABC ialah graf laju masa bagi zarah P. Graf ABC. Mana ni? ABC. Ini A, B, C. Yang atas ni. Yang ni siapa punya? Zarah P. P punya. Lepas tu, graf DE. DE. Yang hijau ni. Graf DE ni. Zarah Q yang punya. So dia nak tunjuk, kenapa dia tunjuk sekali? Mesti nak tunjuk ada intersection lah. Kat mana dia bertembung. Okay. So dia punya graf laju masa dia adalah meter per saat. So soalan pertama. Nyatakan dan tempoh masa saat zarah P bergerak dengan laju seragam. So kamu tengok zarah P. Zarah P adalah ABC, garis yang ABC. Laju seragam yang mana garis dia mendatar. So kat sini laju seragam dia. Okay, soalan dia nak tempoh masa berapa lama dia duduk laju seragam ni? Dari 10 hingga 20 saat. Tolak. Tempoh masa berapa lama? 10 saat lah. 20 tolak 10 saat. So dapatlah 10 saat dia bergerak dalam laju seragam. Okey. Soalan kedua, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 untuk zarah P. Zarah P sama juga. Garis ABC. Dia nak tahu kadar perubahan laju dalam 10 saat pertama, which is saya highlight warna hijau. Okey, yang ni. Yang garis AB tu. Kamu kena kira dia punya kadar perubahan laju. Okey. So kamu ambil lah kadar perubahan laju dia. Okey, semasa saat yang ke kosong. Saat kosong, laju dia adalah alamak. Nanti kalau termati ni, kamu masuk balik link yang sama Okey. Kosong hingga semasa kosong saat
laju dia 8. Semasa 10 saat, laju dia 14. 14 ke? Betul? 14. Okey. Yang ni, hujung ke hujung ni. Okey. So, kamu tolak je lah. Mana-mana? Tolak pula. Kira nombor belakang, tolak nombor belakang. 8 tolak 14, bahagikan dengan 0 tolak 10. So, dapat berapa ni? Siapa dapat jawapan? 0.6. Okey, 0.6 meter per saat, kuasa negatif 2. Ni pecutan ke nyah pecutan? Pecutan. Pecutan sebab dia positif. Okey. Seterusnya yang C. Okey. Soalan C. Diberi jarak yang dilalui oleh zarah P adalah sama dengan jarak yang dilalui oleh zarah Q dalam 10 tempoh saat pertama. Hitung nilai V. V tu dekat sini. V ni dia nak tahu berapa laju kat sini. So, bila dia kata jarak bermaksud kita kena cari luas bawah graf. Jarak je dalam graf laju masa, maksudnya suruh cari luas lah tu. So, dia kata dua-dua jarak ni semasa 10 saat pertama sama. So, kita kira dulu jarak bagi P. Jarak P sama dengan jarak Q. Sama. So, sama dengan lah. So, kamu tengok bentuk P bentuk P dia yang ni. Saya akan hitam ni. So, kita tahu ini tinggi dia 8. Yang sini tinggi dia 14. Yang ni panjang dia 10. So, cari luas dia dulu. Ni bentuk trapezium. Untuk P, bentuk dia trapezium. So, setengah darab hasil tambah dua sisi 8 tambah 14 darab dengan panjang dia 10. Itu untuk P. Untuk Q pula, saya padam. Sini. Okey. Untuk Q, bentuk dia macam ni. Segi 4. Ini untuk Q. Q punya panjang segi 4. Tinggi dia V. Nampak ni? Tinggi dia V, tak tahu. Tak betul je V. Lebar dia 10. So, sini V darab 10. So, yang mana boleh kira, kamu settlekan dulu ni. Setengah darab 8 tambah 14. Darab 10. Tolong kirakan ni. Berapa? Yang ni 10V. Yang ni. Yang belah kiri ni. Jarak P tu berapa? Dapat ke jarak P? Berapa jarak P? 110. So, kita dapat 110. 110. So, kita nak cari V kan? Nak cari V, selain V pindah sebelah lah. So, V sama dengan 110 bahagi dengan
10. Bagi dengan 10. So bagi-bagi dapatlah V sama dengan 11. V sama dengan 11. So kalau kamu nak tambah lagi, V sama dengan 11 apa? 11, kamu tengok ni. Ni berapa? Laju masa. Meter per saat. So ni jawapan dia. V sama dengan 11. Lepas tu, tu je lah untuk C. Ada yang saya tertinggal ke soalan ni? Nombor 2 C. Ada D ke? Okay, sampai 11 je. Setakat ni okey? Pilih lagi satu soalan. Antara 1, 3 dengan 4. Untuk kita bincang sama-sama. Antara 1, 3 atau 4. Apa dia? Duduk. Bukalah. Dah pilih dah antara 1, 3 dan 4 yang agak susah. Yang nak kita buat sama-sama. Test. Tak apa macam ni lah. Apa kata kita start buat kertas 1 dan kertas 2. Muka surat 105. Kejap lagi ni saya takut dia termati dah ni. So saya bagi masa kamu buat dulu muka surat 105. Kejap lagi termati ni. Terstop ni. Kita pergi terus ke link yang sama. Kamu tekan link yang sama. Sila buat soalan surat 105 sekarang. Ada 4 soalan objektif. Saya tak paste lagi. Nanti sempat kita go through sama-sama. Kalau tak nanti kamu boleh buat latihan sendiri. Lepas tu kalau ada masalah boleh PM tepi.